أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Cuci bersih ikan bilis. Terima kasih pengerusi majlis. AJK melaksana program yang saya percaya banyak bersengkam mata, banyak bekerja keras. Meeting sampai 3 pagi ya? InsyaAllah. Tapi mampu lagi ya turun pada pagi ini. Dan hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah sebab Allah pilih untuk pagi ini bersama-sama dalam majlis yang barakah. Majlis yang kita bila balik nanti jumpa Allah, kita boleh tunjuk detik ini, ya Allah, aku pernah luangkan masa untukmu. Maka luangkanlah juga masa untuk naungi kita di akhirat sana, insya-Allah. Dan salah satu ciri-ciri unggul masyarakat Islam ialah mereka ini umat yang berpagi-pagi. Sebab setiap pagi mereka ada janji. Temu janji dengan pencipta, adanya salat subuh. Lagi hebat, adanya qiyamul lail sebelum tu. Jadi umat yang berpagi-pagi ini seharusnya menjadi umat yang wasata, paling ideal. Sebab dia start dengan fresh. Sempat jogging lagi tadi ya. Subhanallah, lagi luar biasa. Jaga fizikal juga ya. Lepas tu ada majlis ilmu berpagi-pagi. Ini hebat. Dan ini yang kita nak tunjukkan, dakwah itu bukan sekadar bercakap, tapi pelaksanaannya. Kita umat yang berpagi-pagi. Pagi-pagi dah nak cari ilahi. Pagi-pagi segarkan, kenyangkan jiwa kita. Dan seterusnya kita akan bawa qudwah, bawa akhlak yang orang tengok, Masya Allah. Kalau ini yang mendominasi dalam dunia ini akan lahirkan orang-orang yang kenyang jiwa, tak ada sakit jiwa, ya. Sebab jiwanya itu dipenuhi jumpa kekasih teragung sejak pagi-pagi. Kat sini ada masalah solat tubuh ke? InsyaAllah kita nak doakan moga kita diberi kekuatan, ya. Sebab kalau nak lawan Zionis pun, Zionis tengok masjid penuh tak penuh pagi-pagi, subuh macam mana, ya. Itu tanda kekuatan kita. Pagi ini insya-Allah kita nak bincangkan tentang apa itu bahagia. Dan saya akan bawakan beberapa tip daripada Al-Quran yang Allah ajar kita nak bahagia, ini caranya. Saya juga akan bawakan beberapa penyakit tak bahagia yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang menimpa umat. Maka sama-sama kita nak jadi umat yang lebih bahagia lepas ni. Tapi sebelum tu saya ada satu video special untuk kalian. Video semalam besar sangat, tak boleh nak buka. Tapi kali ini video sebarkan bahagia. Silakan.
Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, tip bahagia daripada Al-Quran. Pertama, kita dengar tadi Al-Qasiratul Fina baca surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha itu ada banyak rahsia bahagia. Baik, surah Ad-Duha diturunkan ketika mana Nabi Muhammad SAW
melalui satu tempoh lama wahyu tak turun-turun. Ya, sampaikan orang-orang Yahudi ketika itu menghina Nabi. Mereka kata, "Syaitanuka qad wada'aka." Syaitan kamu telah tinggalkan kamu. Sedih hati Nabi. Sebab dia mengharap-harapkan dapat jawab balik, ya, dapat terangkan kepada umat, tapi lama wahyu tak turun-turun. Rupanya Allah nak uji. Lepas tu Allah pun turunkan surah Al-Duha ini sebagai hiburan buat Nabi. Wad-duha, demi waktu duha. Kita tengok isi dia, bagaimana dia boleh menghiburkan Nabi. Dan lepas ni kita nak jadikan surah ini juga, bila rasa sedih, kita nak berhibur dengan surah ini. Wad-duha, demi waktu duha. Waktu sekarang ni, waktu duha. Ya? Kalau ikut kajian sains, waktu duha ini adalah waktu yang sangat-sangat baik untuk kulit. Dia memberikan vitamin D. Dan waktu duha ni cuaca dia sejuk-sejuk je. Matahari dia tak terlalu panas. Ya? Dan lepas tu Allah latarkan lagi dengan satu waktu yang sangat indah juga. Wad-duha wal-laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Kan dua waktu yang indah melatari percintaan Allah dan kekasihnya dalam surah ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah tinggalkan kamu. Allah tak pernah benci pada kamu. Subhanallah. Kata-kata siapa lagi lebih romantik dari kata-kata ini? Kalau lelaki kata gitu kat kita, dia mungkin tak sempat pun, ya, nak mencintai kita sepanjang masa. Ya, ada juga masa-masa yang dia mungkin boleh curang, boleh tinggalkan kita, boleh buat macam-macam. Tapi cinta Allah cinta paling setia. Cinta tak pernah akan kecewakan sesiapa. Allah segala-galanya. Ya, sebaik-baik cinta untuk kita letakkan nombor satu dalam hidup kita. Dan kemudian saya ringkaskan dalam surah Al-Duha ini, Allah pun ukit-ukit balik nostalgia dulu, supaya Nabi ni teringat balik memori lepas. Bila Nabi ni bingung, ya, mencari-cari petunjuk, Allah tunjukkan. Bila Nabi ini miskin, Allah kayakannya. Nikah dengan Khadijah, dan jadi kaya. Lepas tu bila Nabi tak ada pembela, Allah yang bela. Pada anak yatim, jangan kamu herdik, Allah yang membela. Ya. Dan last sekali surah Al-Duha ni ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dengan nikmat Tuhanmu, maka sebut-sebutkanlah. Maka sebut-sebutkanlah. Fahaddith. Macam ayat perintah. Ya. Rupa-rupanya ada rahsia bahagia bila kita banyak sebut-sebut nikmat Tuhan. Comel ni ada dua orang ni, kembar ya? Anak siapa ni? Oh, anak. Subhanallah, bagus. Ya. Contohnya bila kita nak beli anak-anak ni kan dia lasak sikit. Kejap lompat sofa. Ya, kejap dia main tinju-tinju. Kejap macam-macam lah ya yang dia buat. Tapi bila kita dalam satu family, kita banyak melihat kepada kebaikan anak lagi. Banyak fokus kepada kebaikan berbanding kepada kenakalan dia tu. Ya, maka kita tak akan jadi stres. Ya. Kita akan rasa anak ni sebenarnya banyak mentarbiahkan diri kita. Itu dalam family. Ni sesama kawan-kawan, kan terlalu banyak benda yang stres setiap hari yang kita lalui. Tapi kalau itu yang kita fokus, itulah yang akan diulang tayang dalam minda kita. Cuba fokuskan kepada banyak lagi benda-benda best yang boleh kita sebut-sebutkan sebagai nikmat Tuhan. Contohnya apa? Contohnya apa? Adik, contoh nikmat Tuhan. Masya Allah, very simple thing. Kita boleh syukuri. Dapat bangun, dapat datang ke majlis ilmu. Apa lagi? Dapat Islam. Subhanallah. The way of life, ya, agama paling ideal. Kita jadi umat yang wasatah, yang pertengahan. Kalau kita kaji, kita akan sangat takjub dengan agama ni. Setiap sistem dia. Sistem ekonomi, buatlah apa saja, ya, jual beli yang halal. Sikit je yang tak boleh. Itu je tak boleh. Yang tak boleh tu sikit-sikit je. Yang halal ni luas sangat dalam Islam. Yang haram tu sikit je.
Air, ya, minum, makanan dan minuman dalam Islam. Yang tak boleh apa? Arak. Lagi makanan yang tak boleh. Babi. Lagi bangkai. Sikit je kan kita boleh kira jari kita. Ya, kita boleh kira. Tapi yang halal cuba sebut. Carrot susu lagi, cappuccino lagi, apa? Air banana lagi, ayam tanduri lagi. Tak larat nak sebut banyak sangat. Nikmat Tuhan. Sebab tu agama Islam ini agama yang pertengahan. Yang tak boleh tu sikit-sikit je. Yang halal jauh lebih banyak. Itu dari sudut agama kita, ya. Ini air yang sejuk, kita minum. Subhanallah, nikmatnya hari ni boleh minum lagi air sejuk. Nikmatnya hari ni ia boleh dengar kicauan burung. Ia jadi terapi untuk jiwa kita. Nikmatnya hari ni setiap saat kita boleh bernafas, Allah tak cas sesen pun. Ya. Nikmatnya banyak benda yang nikmat kita boleh sebut. Sebutkan dengan kawan-kawan kita, sebutkan dengan anak-anak kita, sebutkan dengan sesiapa sahaja. Kita banyak-banyak sebut. Jiwa kita bila banyak sebut yang positif, aura pun keluar positif ke negatif? Positif, insya-Allah. Yes, kita ada masalah. Kita ada tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita setiap hari. Tapi kenapa itu yang kita nak banyak sebut-sebut? Itu bukan untuk kita rintihkan, tapi untuk kita selesaikan. Bila kita dapat selesaikan, itu pun akan memberikan satu energi untuk kita bahagia setiap hari. Ya? Subhanallah. Dan bila kita tengok ke mana sahaja, dengan melihat itu nikmat Tuhan yang nak mengajar dan memberi inspirasi sesuatu kepada kita, maka pandangan kita pun tak akan jadi pandangan biasa-biasa saja, hamba. No, kita akan nampak segala benda memberi inspirasi. Contoh kat sini, bila kita bangun pagi, kita tengok bilik kita. Kalau pandangan biasa, alah bilik, ya, macam itulah, ada tingkap, ada pintu, ada kapet, ada dinding, itu saja. Tapi kalau pandangan yang mencari inspirasi, sebab ada aura positif dalam diri, dia akan tengok, Masya Allah, semua benda ini nikmat Tuhan. Ada inspirasi dalam hidupku. Tengok atap, atap mengajar kita aim high. Tengok pintu, pintu mengajar kita push hard to achieve your goal. Tengok apa lagi? Ya, tengok tingkap, tingkap mengajar kita, ya, pandanglah keluar, see the world. Tengok jam, jam mengajar kita the time is very precious. Masa sangat bernilai. Tengok kapet, kapet mengajar kita tinggi mana pun kita pergi, jangan lupa sujudkan dahimu kepada Ilahi. Sebab kita cuma hamba. Jadi kita perlukan pencipta, kita perlukan Tuhan dalam hidup. Jadi subhanallah, rahsia yang pertama kita nak bahagia, kita kena banyak sebut-sebutkan nikmat Tuhan. Bualkan, tuliskan, ya. Kalau dalam keluarga kita nak kreatif lagi, kita mungkinlah buat modul-modul yang akan menyebabkan semua orang kena fikir nikmat Tuhan. Contohnya kita buat modul, kita buat syukur box. Kita buat satu kotak, ya. Setiap orang dalam ahli keluarga tuliskan, ataupun kalau yang tak pandai tulis lagi, lukiskan, ya. Apa kesyukuran yang ada hari ini yang kita nak sebut-sebutkan. Masukkan dalam kotak tu. Jadi setiap hari tugas saya duduk fikir apa yang best kat sekolah, bukan apa yang tak best. Tapi apa yang best kat sekolah, apa yang best dengan kawan-kawan, apa yang best bila dia bermain. Dipikirkan untuk lukiskan atau untuk tuliskan, masuk dalam kotak. Bila malam, kita baca sama-sama. Ya Allah, baiknya Allah pada kita. Banyak sungguh yang Allah bagi. Ya, tulislah apa saja. Tulis minuman ke, makanan yang mampu kita makan lagi hari ini, dan apa saja. Hidup akan bahagia. Tip yang pertama. Tip yang kedua. Ya. Okey, sebelum tu. Okey, tip kedua daripada surah Taha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyah.
Siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan hidup susah. Okay, next. Ini tip dia, kita kena ingat. Kalau kita nak bahagia, bahagia itu ada pada iman. Ya, kalau kita berpaling daripada Allah, kita buatlah bisnes. Misal kata, bisnes tu benda mulia, benda baik. Ya, tapi sebab kita berpaling pada Allah, kita ambil riba. Bisnes tu tinggi macam mana pun dia jadi tak berkat. Akan datang mungkin Allah nak tegur kita, Allah bagi ujian, dia hempuk batu besar kat kepala kita. Bukan batu besar betul-betul tu, maksudnya ujian yang sangat besar. Contoh kita buat produk kecantikan, orang pakai semua tumbuh jerawat besar-besar. Ataupun kita buat kopi, orang minum jadi mati. Sebab Allah nak hempukkan sikit kepala kita ni, ada benda-benda tak berkat dalam bisnes. Misal kata bisnes, belajar, kalau ada unsur-unsur meniru, jenayah akademik, ya, boleh jadi nanti Allah nak tegur kita sebab sayang kita. Allah buat kita kena tangkap ketika meniru dalam peperiksaan, tak berkat. Ya. Kalau pun nanti kita jadi seorang profesional, tapi banyak benda-benda tak berkat kita buat ketika menuntut ilmu. Kita minta kawan buatkan assignment kita, bila ada study group ataupun bila ada kerja berkumpulan, kita banyak curi tulang, tak bagi full commitment. Kita buat, kawan kita tu yang kena kerja lebih, kita kerja sikit-sikit je. Kesian kat kawan kita. Bila kita masuk ke alam kerja yang sebenar, kita dibiasakan dengan tiada integriti. Jangan terkejut, dalam masyarakat kita memang banyak orang-orang yang hebat, yang berkelulusan tinggi, tapi buat jenayah juga secara profesional. Dia jadi accountant, dia kerip satu sen seorang daripada akaun orang lain masuk akaun dia. Dia jadi doktor, tapi doktor yang buka klinik sendiri, tujuan apa? Nak jual ubat batuk kepada penagih-penagih ubat batuk ni, supaya dapat income lebih. Dia jadi buat jenayah juga. Dan akhirnya Allah tak biarkan. Pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Tengoklah, kita mungkin akan dihimpit hutang yang tinggi, orang jadi keracunan, ya, sebab tak berkat. Allah kata, siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan hidup susah. Maka kalau nak bahagia, tip yang kedua ni, kita tak boleh buang Allah dari hidup kita. Kita kena ikut apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ya? Dan saya dah jelaskan tadi, yang tak boleh tu sikit sangat. Kenapa kita nak konflik juga dengan Allah, nak buat juga benda tak boleh? Sikit je pun benda yang tak boleh. Ya? Contoh macam Adam dengan Hawa duduk dalam syurga dulu kan. Apa yang tak boleh, satu je. Jangan dekati pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Allah pesan satu je tak boleh buat. Yang lain pergilah, pokok ada beratus ribu juta, pergilah. Ya? Tapi itu juga yang nak dibuat dia. Sebab apa? Sebab kita sentiasa ada musuh kita. Musuh kita. Fa'azallahuma syaitanu anha. Syaitan sentiasa bersedia, ya, untuk sesatkan kita, gelincirkan kita daripadanya, daripada syurga, daripada peringatan. Kalau ada mana-mana je pertahanan diri kita yang lemah, contoh tak baca Quran, tak baca Al-Maghfirah, ada solat yang kita tinggal, lepas tu kita tak cepat-cepat bertaubat balik, qada balik, ya, masuklah syaitan. Dapatlah kita ni kat dia. Dapat kat dia, senanglah. Dia nak suruh kita buat benda yang lebih dahsyat daripada itu. Maka setiap hari pertahanan diri tak boleh lemah. Pertahanan diri tak boleh lemah. Musuh sentiasa bersiaga, ya? Nafsu, syaitan, bahkan faktor-faktor luar yang lain banyak nak pengaruhi kita. Kita kat sini memang kena lipat gandakan lagi pertahanan diri kita, ya? Okay, next. Surah An-Nahl ayat 97. Tip bahagia yang ketiga daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang buat amal soleh, tak kira dia lelaki, tak kira kehidupan kepadanya, kehidupan yang baik. Masya Allah. Tip bahagia yang ketiga, keempat. Ketiga, kalau kita pilih untuk buat amal-amal baik,
kita akan hidup bahagia. Itu maksud ayat ni. Sebab apa? Okey, kalau kalian sebagai pelajar, kalian pilih untuk hidup dengan kehidupan yang baik. Ada Al-Quran, ada tadarus, ada hafazan, ada usrah, ada riyadhah, buat benda-benda baik ini, maka hidup kita pun tak jadi boring. Kita akan jadi merancang dengan kawan-kawan kita. Ni nak buat program macam ni bukan senang kan? Nak kena meeting, nak kena susun tu, susun ni, melatih kita jadi cerdik, jadi bijak mengurus, bijak merancang. Itu pun telah mengisi masa kita dengan skill kepimpinan. Itu sesama kawan-kawan. Ya? Kalau kalian fikir kalian seorang je, study je, tak ada aktiviti persatuan, tak ada aktiviti kepimpinan, ya, kalian akan dapati saat-saat kalian rasa kesunyian, kesepian, boring, hidup ni hambar, hidup ni macam tak ada apa, tak best. Ya, sebab hidup seorang mana boleh. Kena hidup sama-sama. Kena hidup rancang buat sama-sama. Ya, baru hidup ni best. Dalam rumah tangga pun sama. Kenapa dalam masyarakat kita terlalu banyak kes-kes perceraian, kes-kes kecurangan, kes-kes konflik, suami pukul isteri, isteri tengah jam suami, anak kena dera, ya, macam-macam kes. Sebab hambar. Rumah tangga yang tak dirancang visi misi dia, tak disusun matlamat dekat, matlamat jauh dia, tak disusun pengisian-pengisian yang kita boleh capai setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, akan penuh dengan masalah. Boring. Tengok muka sama, tak tahu nak capai apa. Tengok anak-anak segeram je setiap hari. Macam-macam kerenah dia. Tapi kalau kita pandang dengan pandangan orang yang bahagia, dengan mengambil tip Al-Quran ini, ya Allah, rasa tak cukup masa nak susun untuk keluarga. Bestnya tengok anak-anak kecil lagi, 2 tahun, 3 tahun dah hafaz Al-Quran, dah kuasai juzuk amma. Saya katakan, bestnya nak anak kita ni bukan hafaz je, tapi dia tahu sebiji-sebiji ayat tu maksudnya apa. Seronoknya tengok anak kita kecil-kecil lagi bergembira dengan Al-Quran. Contoh kita nak buat hari Minggu ni kita pergi shopping, beli barang-barang dapur. Bila kita ada nak buat kehidupan yang baik ni, kita target daripada rumah pergi ke shopping kompleks tu mesti adik hafaz surah At-Tin. Ya? Maka daripada rumah ke shopping kompleks, sepanjang perjalanan tu, itu pun tak hambar dah. Dia penuh dengan pengisian. Mak baca, ayah baca, anak ikut ulang-ulang. Ya? Lepas tu relatekan lagi. Nanti kita cari buah tin dekat shopping kompleks. Kita tengok macam mana Allah cipta buah tin ni, bagaimana rupa dia. Kita ada dialog-dialog yang kita sentiasa nak bual-bualkan dengan anak-anak. Maka hidup jadi tak boring, hidup jadi best. Maka kita rasa, ruginya hari ni aku banyaknya sibuk ngurusan dunia aku, anak tak hafaz Quran lagi hari ni. Kita rasa tercari-cari masa. Jadi tak ada masa sangatlah nak tidur lama-lama, nak termenung lama-lama, sebab banyak benda nak capai. Inilah hayatan thayyibah yang memberi inspirasi kepada kita untuk capai banyak benda yang best-best dalam hidup ini. Kalau anak-anak begini, agak-agaknya bila dia besar, ya, dia ada ke masa nak fikir untuk lari ikut mamak Lombok ke? Sedangkan dia dengan mak abah akrab. Dia dengan mak abah sentiasa nak bual-bualkan ayat Quran. Dia dengan mak abah ada banyak benda yang dia rancang bersama. Maka risiko untuk mereka ni jadi anak yang buat jenayah, anak yang terlibat dengan kejahatan sosial dapat dikurangkan. Ya? Dapat dihapuskan 100% tu. Bukan masa kita lah, kita manusia kan. Tapi dikurangkan tu yes. Maka ini usaha-usaha kita bersama. Kita nak ada kehidupan yang baik, ya, supaya hidup kita bahagia. Okey, seterusnya, amal baik, kehidupan pun baik. Yang ni terjemahan kepada ayat tadi. Okey, next. Surah Al-A'raf ayat 144. Dalam ayat ni saya ambil yang last kali tu. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ambillah apa yang Allah berikan kepada kamu dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Okay, next. Apa yang Allah bagi kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 144 ni? Apa yang Allah bagi? Hari ini, today is yours. Banyak yang Allah bagi. Tapi yang saya nak highlightkan,
Allah bagi nikmat hari ini. Yang semalam tu benda yang dah lepas. Bolehkah kita nak minta matahari pergi semula ke tempat terbit tadi? Boleh ke? Ataupun kita ni nak masuk balik dalam rahim mak kita, nak lalui proses dilahirkan semula? Boleh ke? Tak boleh. Kita tak boleh dah nak kembali pada masa lepas. Benda tu tak akan jadi. Dan esok belum tentu milik kita. Ya, lompat-lompat, jogging-jogging ke, lepas tu terselioh, ada orang yang terbabas langkah kita, boleh mati. Anytime boleh mati. Ya? Ada banyak kisah kita tengok. Orang ni sangatlah jaga kesihatan dia, jogging hari-hari, makan nasi imbang, main lagi. Tapi hari tu kita terbabas langkah dia, mati. Ada orang sedang membeli belah dalam shopping complex. Ya, elok-elok beli belah, tiba-tiba ada pembakaran, ada kerosakan sikit dekat pendawaian aircon. Lepas tu terbakar shopping complex tu, mati. Tak boleh jangka bila-bila masa boleh mati. Ada pakcik tu, dia tengok perlawanan antara Lee Chong Wei dengan Lin Dan main badminton. Dia pun semangat melompat, lepas tu mati. Ada kat Sarawak berlaku. Anytime boleh mati. Jadi esok ni benda yang belum tentu milik kita. Hari ni yes, today is yours. Maka kalau kita ada kesakitan-kesakitan yang lepas, banyak ni kisah-kisah silam ni, ya, ada yang saya pernah dengar, perempuan ni pernah dirogol oleh abang dia, ada yang pernah kena dera oleh ayah dia, ada yang pernah nak bunuh diri, ada yang macam-macam kisah dalam masyarakat kita, ya. Maka kita jangan biarkan kesakitan lepas itu kita duk ikat dengan diri kita dan kita biarkan ia menyakiti kita berkali-kali dalam hidup kita. Cukuplah sekali dia sakiti kita dulu, dah, lupakan. Nak delete terus tak mampu sebab kita bukan laptop. Kita manusia, teringat-teringat kan? Tapi teringat-teringat yang alah, dah lepas. Aku ada masa depanku. Ya? Kalau kita pandu kereta, kita banyak tengok cermin besar kat depan ke banyak tengok side mirror? Cermin depan kan? Apa jadi kalau kita banyak tengok side mirror? Terbabas. Gitu ke? Kehidupan kita nak move forward, nak maju ke depan, dia kena banyak tengok benda-benda mendepan. Tengok side mirror tu sekali-sekala je. Ya, sekali-sekala tengok. Jangan tengok je sakit, murung, tak semangat. Sekejap nangis seorang sebab apa? Teringat kisah silam. Dah cukup, lupakan. Kita tak mampu nak ulang balik. The past is gone. Ya, biarlah. Biar ia berlalu. Bagi hak kepada diri kita untuk merasai bahagia, ya, dengan rancang masa depan. Maka dalam surah Al-A'raf ayat 144 ini, Allah pesan pada kita, ambillah apa yang kami berikan kepada kamu. Allah berikan hari ini, ya. Yang lepas yang Allah tak beri tu, tak payah nak fikir, nak sesal sangat. Tak apa, kita buat balik, perlahan dari awal balik. Dengan nikmat hari ini, kita jadi orang yang bersyukur. Tak kisah mak abah kita macam mana pun, keluarga kita Islamik ke tak Islamik ke, tak kisahlah. Kita mampu hidupkan semula, ya, wujudkan semula apa-apa yang kita rasa, kita cita-citakan masa dulu. Okay, next. Dalam surah Insan ayat ke-9, tip bahagia yang kelima, ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surah Insan ayat 9. Kami memberi makan kepadamu untuk dapatkan wajah Allah. Kami tak harapkan apa-apa pun, balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami tak harapkan. Ayat ni mengajar kita, kalau kita nak bahagia, kita buat apa saja, kita jangan harapkan sangat penghargaan manusia. Hatta ucapan terima kasih pun daripada orang lain, biarlah dia tak nak bagi. Kita buat seikhlas hati, liwajhillah, untuk dapat redha Allah. Sebab kalau kita banyak terikat dengan penghargaan manusia, ya, kita akan banyak sakit, banyak kecewa. Sebab manusia ni ada macam-macam ragam dia, ya. Tapi kita sebagai manusia, kita dengan orang, memang kita kena banyak ucap terima kasih kat dia, banyak nak balas balik budi baik dia. Itu kita pada orang, ya. Tapi kalau orang pada kita,
Tak payahlah nak tunggu dia balas ke, tak payahlah nak tunggu dia ucap terima kasih ke, nanti kita sakit. Ya, buat seikhlas hati dalam banyak perkara. Melainkan benda tu melibatkan hak-hak yang memang wajib. Contoh kita bekerja, kena ada salary kita kan. Itu lain cerita lah. Ini daripada kebaikan-kebaikan seharian kita yang kita buat, ya. Okay, next. Don't wait chance from anybody. Okay, next. Reality. Reality hari ni banyak kesedihan di sekeliling kita. Siang baby ni nangis, ya. Okay. Jadi kita nak mengubatkan, nak jadi orang-orang yang menyebarkan bahagia kepada masyarakat kita. Kita dulu kena bahagia. Saya start tadi dengan tip-tip untuk bahagia. Baru saya nak cerita realiti di sekeliling, ya. Kalau ikut statistik, rumah tangga yang dibina, 80% rumah tangga ni tak bahagia, ya. Ada survey lah yang buat kajian tentang tu. Lepas tu 20% yang nampak macam bahagia tu, sebenarnya pun banyak sangat masalah-masalah yang mereka tak dapat selesaikan. Kalau ikut JAKIM punya statistik, setiap 15 minit ada satu kes perceraian dekat Malaysia. Setiap 15 minit. Dan kebanyakan kes perceraian itu menimpa orang-orang yang usia pernikahannya baru 10 tahun ke bawah. Maksudnya orang baru nikah, orang yang nikah sebulan lepas, sampai ke 10 tahun. Itu paling lama bercerai, ya. Sebab apa? Sebab tadi tak ambil tip-tip bahagia tadi tu. Banyak bercerai ni. Adik akan bakal melalui alam itu ataupun sedang melalui alam itu. Jadi kita nak cuba kenali apa penyakit yang tak bahagia di sekeliling kita, supaya kita dapat ubata minal hammi wal hazan wa a'udzu bika, sambung, minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika, pandai, minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Satu hari ada seorang sahabat ni, dia nampak sedih je, muka dia murung je. Lepas tu Nabi pun pergilah dekat sahabat ni. Nabi tanyalah, pasal apa ni murung, ya? Maka sahabat ni pun kata dia sedang dibeban oleh hutang. Lalu Nabi pun mengajarkan doa ini supaya dia dapat merawat kemurungan dia. Daripada doa yang Nabi ajar ini, tahulah kita bahawa manusia selalunya akan murung sangat, akan rasa tak bahagia bila ditimpa oleh 8 penyakit ini. Penyakit yang pertama ialah Al-Hammi. Maksud Al-Hammi, rasa sedih pada perkara-perkara yang akan datang. Benda tu tak berlaku pun lagi, tapi dia duk rasa sedih dah. Contoh kalau yang belum nikah, dia rasa aku ni ada ke orang nak? Ya? Betul. Kat universiti kita kat Malaysia kan, tahun 3, baru usia dia dalam 22 tahun, muda lagi. Tapi rasa macam dah tua sangat dah lah. Ya, tak sabar nak nikah, tolonglah akak cari. Kalau saya rasa macam tua dah ni akak, minta saya tolong cari kan. Ya? Sedangkan jiwa sahabiah pada zaman Nabi, misalnya Subai'ah binti Harith Al-Aslamiyah, beliau ini kematian suami dalam keadaan beliau ketika itu mengandung, janda, jadi janda. Tapi lepas je habis iddah dia dengan melahirkan anak, orang ngandung kan iddah dia melahirkan anak kan. Okey, lepas dia lahirkan anak, dia terus bersolek pada wajahnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Orang pun tengoklah, kenapa bersolek pada wajah, nak nikah lagi ke? Ya, confident. Sampai kan Nabi sebut dalam hadis tu, semoga Allah memberkati Subai'ah Al-Aslamiyah yang berhias pada wajahnya untuk para peminangnya. Lalu datanglah pinangan Al-Baqqa bin Sanabil, kalau tak silap saya nama, ya. Tapi tua, dia kata. Subai'ah janda ni. Dia kata, tua, saya tak nak, saya nak yang cari muda-muda sikit. Lepas tu, self-esteem tinggi kan, dapatlah dia. Dia pun bernikah dengan seorang lelaki yang lebih muda. Nak cerita kat sini, wanita pada zaman Nabi,
dia bukan terlalu memilih, bukan. Tapi dia boleh rasa confident gitu dengan diri dia. Dia bukan rasa sedihnya mesti tak ada siapa dan nak, dia lah janda, tak ada suami. Tak, dia buat sesuatu supaya dia dapat bernikah lagi. Apa usaha dia? Tadilah dia berhias. Benda tu fitrah, ada sejak zaman Nabi lagi. Ya? Al-Hami. Penyakit kedua, Al-Hazan. Al-Hazan ni adalah sedih pada perkara yang sedang terjadi. Kita sedih ni benda fitrah, tak boleh elak. Ya, secara psikologinya semua orang akan pernah merasai rasa sedih. Tapi bila kita pilih untuk bersedih-sedih, itu akan jadi penyakit. Penyakit Al-Hazan. Selalu orang kat sini sedih, kenapa ya? Rindu. Sebab jauh daripada mak, sedang berlaku jauh daripada mak. Ada homesick kat sini? Ya. Oh, syianya. Sedih tu fitrah, tapi jangan bersedih-sedih. Homesick je buatkan rasa nak balik, skip, study ke, nak malam macam tu. Apa lagi kesedihan kat sini? Tak ada duit, rahsianya. Betul, kalau tak ada duit kan, kita rintih-rintih kan? Memang akan jadi penyakit. Tapi kalau tak ada duit, kita kreatif cari penyelesaian dia. Kita cuba untuk cari kerja part time, susun masa elok-elok. Saya kagum sungguh dengan cerita orang-orang kat sini, ya, yang postgrad tu. Macam-macam dia orang buat, ya. Terkejut saya. Jual dekat restoran, tukang masak ya, walaupun tak kerti masak. Lepas tu buat servis kereta, jual dekat pasar, jadi cleaner. Subhanallah, ini baru jiwa yang kita kagumi. Ya, jiwa yang dia hadapi sesuatu masalah, dia nampak 1001 solusi untuk keluar daripada masalah itu. Ini jiwa Muslim. Ya, Al-Hazan dia dapat diubatkan. Sebab masalah dia bukan untuk dirintihkan, tapi untuk diselesaikan. InsyaAllah. Yang ketiga, Al-Ajzi. Al-Ajzi ni rasa lemah. Kalau ajuz tu, kita sebut orang tua ni ajuz, tua. Ni kita muda lagi, tapi lemah. Sebab apa lemah? Kalau Bilal bin Rabah, sahabat Nabi ya, dia diikat kaki tangan dia. Dia lemah daripada nak bangun. Sebab apa? Sebab kena ikat. Ada batu besar dekat dada dia. Lemah daripada nak bangun. Dia pun memujuk diri dia dengan perkataan Ahad, Ahad. Merujuk kepada saya ada Allah, saya ada yang satu, saya ada yang esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini lemah bagaimana? Kita bukan ditindih oleh batu, kita ditindih oleh selimut tebal. Kita pun sebut Ahad, Ahad. Hari ini Ahad, saya nak tidur lama. Lemah. Kesian kat kita. Bilal bin Rabah ketika ditindih dengan batu, ya, dia mampu sebut Ahad, Ahad. Dia seakan-akan memberitahu kepada tuan dia, kamu boleh dera badan aku, tapi kamu tak boleh rampas kemuliaan pertuhankan Allah dalam hidupku. You can take my body, but you cannot take my aqidah. Seakan-akan gitu kemuliaan dia. Jadi tak ada siapa pun yang boleh merampas kebahagiaan itu. Ya, ini bahagia yang luar biasa. Dan dengan iman itulah, pada zaman Nabi kita dapat saksikan kisah-kisah luar biasa begini. Hamba jauh lebih bahagia daripada tuan dia. Orang yang kena seksa lebih bercita-cita daripada orang yang menyeksakan dia. Luar biasa kisah-kisah ini. Ya, iman itulah, dia ada aura, kuasa dia. Maka kita jangan ada penyakit Al-Ajzi. Kita mohon daripada Allah. Jangan kita rasa lemah nak buat benda-benda yang boleh tingkatkan iman kita. Sebab iman itu, impak dia dalam kehidupan sangat luar biasa. Kita akan menjadi manusia yang sangat bahagia, yang tak hilang harapan, yang penuh dengan cita-cita. Saya pernah terdengar satu kisah. Seorang anak dekat Palestin, kaki dia kudung, tapi duk happy main bola dengan kawan-kawan dia. Lepas tu ada seorang relawan kita datang pergi dekat budak tu. Dia tanya, kamu ni tak sedih ke? Nampak kaki kudung, seksa je nak main bola, tapi semangat lagi main bola, duk pegang tongkat ya, lari-lari tergedik-gedik, duk nak cari bola. Ya, kamu tak sedih ke? Tak tahu budak dia jawab apa. Dia kata, wallahi saya sedih.
Sebab Allah ambil kaki saya ini pada saat mak saya mati depan mata saya. Ya? Ketua dia apa? Iman tadi, iman. Dia ada Allah. Dia masih nak sebut-sebut nikmat Tuhan dia. Ya? Luar biasa. Subhanallah. Jadi orang begini dia tak akan mudah ditimpa penyakit lemah. Kalau kita baca lagi kisah-kisah kat Gaza, walaupun kena bom hari-hari, ya, tapi sekejap je, bila rumah dia ranam hari ni, esok rumah dia naik balik dah. Sebab dia tak pernah dilemahkan. Dia masih bercita-cita, kita kena teruskan. Kita kena bela ini. Ya, kita kena jadi orang yang pertama mempertahankan bumi Palestin ini, kiblat yang pertama. Dia ada jiwa begitu. Jadi orang Yahudi, Zionis, tak boleh nak buat apa. Ya, walaupun mereka ada senjata canggih, tapi tak mampu nak mengalahkan orang-orang yang ada iman dalam jiwa mereka. Luar biasa. Ya. Yang keempat, penyakit Al-Kasal. Penyakit malas. Malas ni nak buat tu, malas ni nak buat ni. Macam mana kita nak ubati penyakit malas ni? Imam Ghazali, senang je ketua dia. Dia kata senang je nak ubati penyakit malas ni. Kalau kamu malas, rajinkanlah diri kamu. Itulah ubat dia kata. Ataupun secara psikologinya kan, kita malas kan, kita pun buatlah lempang sekali malas tu. Ya, malas tu pun kena lempang, aduh sakitnya, malas kata. Ya, kita pun terus buat benda yang kita malaskan. Kita seakan-akan mengangkat bendera kemenangan. Dan bila banyak kali kita buat gitu, yang malas ni pun lemah juga nak goda kita. Jadi rajin yang akan lebih menguasai dalam hidup kita. Maka jadilah kita orang yang rajin. Maka pasti kalau malas nak solat sunat 2 rakaat lepas solat fardu, ya, habis je salam tu, Astagfirullahaladzim, tu bangun cepat-cepat buat solat sunat. Jiwa kita akan rasa lain bila jaga solat sunat ni. Ya, Masya Allah. Jangan biarkan diri kita ditimpa penyakit malas. Yang kelima, al-jubni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni ni penyakit yang pengecut, caban. Pengecut. Dia tahu kawan dia ni asyik pergi konsert je salah, tapi dia pengecut. Tak boleh nak buat sesuatu untuk tolong kawan dia. Buat sesuatu ni tak mestinya kita tegur terus. Sebab kita nak dakwah ni dia kena ada skill dia. Ya? Kita nampak kerosakan kat sana. Kita nak hantarkan barang-barang untuk membaiki kerosakan dekat sana. Dia kena ada jambatan dia, medium dia untuk hantarkan, dengan lori ke, dengan kapal terbang ke, dengan feri ke. Ya? Itu juga kita nak hantarkan kebaikan ke hati kawan kita yang kita nampak ada kerosakan. Dia kena ada jambatan dia, jambatan hati. Sebelum nak tegur kawan kita, pastikan kita pernah belanja dia makan, pernah ingat birthday dia ke, pernah cakap sayang kat dia ke, pernah cakap sayang kat kawan. Kena cakap. Nabi cakap sayang kat kawan-kawan dia. Para sahabat cakap sayang dekat kawan-kawan dia. Sebab tu mereka saling lapang dada bila menegur antara satu sama lain. Mereka tak kisah, ya, dapat nasihat. Sebab mereka tahu kawan dia sayang dia. Ini kita nak ucap sayang pun tak pernah, macam mana nak tegur kawan kita? Cakap sekarang bagus. Itulah amal. Betul, kena cakap sayang. Ni lelaki, ya, especially. Sebelum nikah, berlatih-berlatihlah cakap sayang, cakap terima kasih, cakap saya minta maaf dekat kawan-kawan ni. Latih. Sebab banyak sangat masalah dalam rumah tangga, ya, bila kita baca dekat pejabat agama, ya, daripada kaunselor, kita dapat ilmu-ilmu sikit kan, dia orang kongsi. Contohnya ada gaduh suami isteri ni. Suami tu kan kata tak cuba untuk selesaikan, dia cubalah, dia beli rantai lah, dia beli apalah untuk pujuk isteri dia. Tapi isteri dia tetap merajuk, tetap tak nak maafkan. Sebab orang perempuan ni, dia cuma nak satu je. Naklah kita cakap, saya minta maaf. Tapi sepatah pun perkataan tu dia tak pernah ucap sepanjang mereka bernikah berpuluh-puluh tahun. Seakan-akan lelaki ni sempurna belaka, perempuan salah semua sekali. Ya? Jadi skill tu kena latih dah sekarang. Kena ucap, saya minta maaf, terima kasih. Susah kan?
Lagi senang daripada nak beli emas ke bunga kan. Kena berlatih. Sebab dia perlukan pengorbanan jiwa sikit. Okey, Al-Jaban. Seterusnya Al-Bukhli. Al-Bukhli ni sakit apa? Kedekut, bakhil. Kalau kita nak kaya, kita kena pemurah. Kalau tak mampu, pemurah dengan duit, pemurah dengan senyuman. Ya? Kalau kita nak kaya, kita kena banyak memberi. Memberi khidmat, memberi nasihat, memberi kasih sayang, memberi perhatian, memberi nasi sepelistre untuk kawan kita lebih-lebih lagi. Happy yang dia dapat. Kena beri. Ya? Kena rancang dalam duit kita tu ada portion yang kita ketepikan untuk gembirakan orang lain duit ni. Ya? Kawan kita yang terdekat dengan kita especially. Seterusnya yang ketujuh, ghalabatid daini. Kita dihimpit dengan hutang. Ini berkenaan dengan pengurusan keuangan. Kalau kita tak bijak uruskan harta kita, maka kita akan hidup dihimpit dengan hutang. Contohnya buat pinjaman peribadi. Orang muda ramai buat pinjaman peribadi. Nak nikah pun buat pinjaman peribadi. Ini bahaya. Sepatutnya kita nikah dengan apa yang kita ada sekadarnya. Tak perlu nak berhutang. Sebab nanti lepas nikah banyak duit nak kena guna. Ada hutang lagi, memang susah lah nak bahagia. Nak fikir nak bayar hutang. Maka pengurusan keuangan kena bijak. Tip dia mudah je pengurusan keuangan ni. Kita kena belanja lebih sikit daripada apa yang masuk dalam income kita. Faham ya? Sebab kalau ikut dalam realiti masyarakat kita, ada doktor pakar yang gaji dia berpuluh ribu sebulan. Katakan 20,000 sebulan. Tapi belanja dia 25,000 sebulan. Dia boleh menyimpan tak? Doktor pakar ni kisah benar ya. Dok Asyik datang ke Dr. Farhan minta nak pinjam duit. Tak ada duit, tak cukup. Tapi ada seorang ni, dia cuma penuri getah. Gaji 1,000 je sebulan. Dan dia belanja 800 sebulan. Maka dia sentiasa ada simpanan 200 sebulan. Dia ada simpanan. Dia jauh lebih bahagia, lebih kaya daripada doktor pakar tadi. Sebab pengurusan keuangan. Maka kita kena kajilah kita ni income berapa. Bagi-bagikan. Ini untuk bayar hutang, ini untuk mak basket, ini untuk makan minum. Ya? Dan mesti ada simpanan. Itu pengurusan keuangan. Kalau bijak, insya-Allah kita lebih mudah untuk bahagia. Ramai orang ni tak bahagia sebab masalah keuangan. Yang ke-8, qahrul rijal. Tekanan manusia. Tekanan bos, tekanan mak abah, ya. Tekanan macam-macam lah. Maka kita minta jauh daripada Allah. Kita disakiti, kita tak bahagia dengan penyakit ini. Hamni, hazan, ajzi, kasal, syaban, bukhl, ghalabatid daini, wa qahrul rijal. Okay, next. Okay, kita dah habis slide. Kita ada setengah jam lagi. Kan? Ke 11 kita habis kan? Boleh dah. Okay. Saya buka kepada persoalan ataupun tambahan, pembetulan pun boleh. Kita bebas berbincang, melontarkan pandangan. Cuma moderator kita semalam pun ada. Dia banyak idea. Silakan kalau ada apa-apa yang nak dibentangkan, dicadangkan, diberi penambahan, diberi contoh yang lebih baik, silakan. Silakan, insya-Allah. Assalamualaikum. Nama saya Juliana. Saya sampaikan sedikit tentang ikhlas. Ikhlas dalam memberi, dalam beribadah, dalam kita hubungan dengan orang lain. Terima kasih. Okey, ikhlas. Satu topik yang sangat penting. Sehingga kan hadis yang menyebut tentang keikhlasan niat ini
Ya, para ulama selalu letakkan sebagai hadis yang pertama dalam kitab-kitab mereka. Sebab hebatnya kuasa niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas lawannya apa? Riya. Riya ni menunjuk. Riya ni nak dapat pandangan lain, bukan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita bacakan hadis tentang keikhlasan niat. An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Riwayat hadis sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dalam hadis ni Nabi sebut setiap orang berdasarkan niat dia. Kalau dia niat nak dapat Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Kalau dia cuma niat nak dapat benda-benda kecil dalam hidup ni, di dunia yusibuha, dia dapat benda kecil je lah. Saya bagi contoh ya. Contohnya, kalian ada BFF, Best Friend Forever. Perempuan, dia ada seorang lelaki ni, dia ambil sebagai BFF. Niat dia nak lelaki ni setiap bulan bagi hadiah strawberry cicah coklat untuk dia. Niat nak dapat strawberry cicah coklat. Maka setiap bulan dia akan dapatlah strawberry cicah coklat. Ya. Perempuan yang berbeza, ya, dia niat dengan lelaki ni dia nak bernikah dengan lelaki ni. Bukan coupling, bukan BFF ke, bukan, tapi bernikah. Maka setiap bulan dia dapat apa? Bukan strawberry cicah coklat je. Ya, dia dapat nafkah, dapat rumah dia, dapat naik kereta dia, dapat apa-apa yang lelaki ni ada, dia pun dapat rasa sekali. Bezanya apa tadi? Yang ni niat benda kecil-kecil, dia pun dapat yang kecil-kecil. Nak kawan-kawan, nak kenal-kenal dulu, benda kecil-kecil dia niat ya. So dia dapat itu je lah. Tapi yang ni niat benda besar, bernikah kecil-kecil ya. Saya belajar ni sebab nak kerja nanti, so mungkin dapatlah kerja tu. Tapi Allah dan Nabi kita tak dapat. Tapi kalau niat besar, saya nak dapat Allah dan Nabi, belajar ni kerana Allah dan Nabi, ya, maka kita nanti berkerjaya. Berkerjaya, kita jadi orang yang amanah dalam kerjaya kita. Senang naik pangkat. Kita pula bernikah. Bernikah dengan pasangan kita senang nak dapat nikmat mawaddah, rahmah, sakinah. Sebab niat besar tadi, niat nak dapat Allah. Allah pun naungi setiap perjalanan hidup kita. Semuanya akan jadi boleh bawa jiwa kita kepada Dia, boleh upgradekan jiwa kita, bahagiakan jiwa kita. Itu penting peranan niat ya, penting peranan niat. Dalam hadis tadi, Ibnu Mas'ud menceritakan ada seorang lelaki ni, orang lain pergi hijrah, dapat Allah dan juga Nabi. Tapi seorang lelaki ni dia berhijrah cuma dapat perempuan yang dia nak nikahi. Disebutkan sebagai Muhajir Ummu Qais. Rugilah, niat nak dapat perempuan je. Cuba niat nak dapat Allah dan Rasul, perempuan pun dapat, harta dapat, kuasa dapat, semua dapat. Niat kena besar, jiwa kena besar. Okey, lawannya adalah riak. Riak ni maksudnya kita buat sesuatu kat depan orang, kita buat, kat belakang orang kita tak buat. Contoh merajinkan diri untuk study. Ya, kalau kat library tu rajin suruh kita study. Saya kata kan, sebab nak suruh orang tengok kita rajin study. Tapi kat bilik tak pernah pun study. Tapi lainlah cerita kalau kita memang tak boleh study kat bilik, kita memang jenis boleh study kat library saja. Itu lain cerita. Tapi ini untuk dapat pandangan orang ni. Ataupun solat. Kat masjid, kat musola, memang kita rajin sungguhlah solat sunat. Kat rumah tak pernah buat. Ataupun kat rumah kita buat. Bila pergi musola, takut nanti orang tengok kita kata rajin ke apa ke, kita pun tak buat. Itu pun riak. Ikhlas ni, kita tak boleh terikat dengan pandangan-pandangan orang sangat untuk kita buat sesuatu. Kita buat ni sebab nak dapat Allah dan Nabi, tak kira di mana. Kita nak solat tepi jalan sebab memang kita seorang yang jaga solat, kita pun solat. Kita solat sunat tanpa perlu terikat. Orang kata aku baik kot nanti, tak perlu. Kita buat ni kerana Allah, saya dapat Allah. Orang ada ke tak ada ke saya buat. Itu ikhlas.
Ya? Maka ikhlas ini mengajar kita sebenarnya untuk jadi orang yang sentiasa bermotivasi setiap masa. Kalau kita ikat dengan pandangan manusia, kita sakit. Sebab manusia ni punya pelbagai persepsi, pandangan, ya, pelbagai kata-kata negatif dia. Sakit kita. So tak perlu diikat. Bebaskan diri, kita akan bahagia, insyaAllah. Okay, ada soalan lain? Silakan. Silakan, banyak masa dulu ini sekarang. Silakan. Syafiq tadi. Ustazah ada terangkan tentang hidup dengan orang lain untuk mencapai bahagia. Tetapi macam mana pula dengan certain orang yang prefer untuk hidup macam sendiri ataupun dia lebih selesa untuk bersendirian. Macam mana dengan orang-orang macam ni untuk mencapai bahagia? Ataupun perlu ke orang-orang macam ni melibatkan diri dalam bukan usrah lah, maksudnya dengan orang lain untuk capai bahagia juga. Okey. Baik. Kita nak didik diri kita. Diri kita nak didik. Dia ada 3 proses pendidikan. Pertama kita sebut sebagai tarbiyah jama'iyah. Kedua, tarbiyah fardiyah. Ketiga, tarbiyah zatiyah. Sekali lagi, tarbiyah jama'iyah, tarbiyah fardiyah, tarbiyah zatiyah. Kita nak jadi orang yang tak putus dengan majlis ilmu. Kita mesti buat secara berpersatuan, berorganisasi. Itu tarbiyah jama'iyah. Ya? Kita nak mantapkan skill solat kepada kawan-kawan kita. Misal kata, kita pun buat camp untuk baiki solat. Maka itu tarbiyah jama'iyah. Kita buat beramai-ramai. Ini penting, dia best ya. Macam kita pun pergi kelas kan, lecturer seorang ajar, dia ramai-ramai pelajar. Itu tarbiyah jama'iyah, dia buat ramai-ramai. Tarbiyah yang kedua adalah tarbiyah fardiyah. Tarbiyah fardiyah ini, kalau menurut Mustafa Mahsyur dalam bukunya, dia ada 7 level, 7 peringkat. Tapi agak ringkaskan, tak nak detailkan ya. Kita ajar seseorang yang kita target. Kita ajar seseorang yang kita target, bukan sekadar kita dapat tarbiahkan dia, tapi juga tarbiahkan diri kita. Macam kita study group, kita baca ni dengan niat nak menyampaikan kepada orang lain. Cara kita baca akan jadi berbeza. Kita akan cuba fahamkan, cuba buat nota betul-betul, supaya bila kita terang dekat kawan, kawan kita dapat faham. Kalau kita tak kerti nak explain kat orang tu, maksudnya kita tak faham lah tu. Sebab tu bila tarbiyah fardiyah, kita ada orang kita target ni, sebenarnya dia akan lebih membantu diri kita untuk lebih terdidik. Kita akan jaga betul solat kita kerana Allah ya. Dalam masa yang sama, kita tak nak bagi fitnah kepada Islam dengan ada benda yang kita kata tapi tak buat pun ya? Maka itu bahaya. Tarbiyah fardiyah ni juga ya, bestnya dia sebab orang tak nampak. Macam ni kan grand, orang nampak kan kita buat kerja hebat. Tapi tarbiyah fardiyah ni, kita dengan Allah je tahu bahawa kita ada buat kerja-kerja tarbiyah, kerja-kerja mendidik. Dia lebih hampir kepada ikhlas. Tapi itu tak bermakna ini tak bagus, tak ikhlas, tak. Ini pun bagus juga. Tapi tarbiyah fardiyah itu kelebihan-kelebihan di antaranya. Dan kemudiannya yang paling penting, tarbiyah zatiyah. Bila kita duduk seorang-seorang ni, itu jauh lebih penting. Ya, untuk kita jaga solat kita, Al-Quran kita, qiyam kita, zikir kita, maksurat kita. Kita duduk seorang-seorang jauh lebih penting. Sebab apa? Sebab dalam amanah umur kita, yang aku buat analogi semalam kan, daripada dinding ni ke dinding sana, Allah kan bagi amanah umur ya. Tarbiyah jamiah sekali-sekala je dalam umur kita buat. Tarbiyah fardiyah pun begitu. Tapi tarbiyah zatiyah, dia sepanjang masa ni. Amanah umur tu duduk dengan diri kita setiap hari sepanjang masa yang kita nak kena jaga.
Allah dah programkan untuk setiap orang tak nak bagi boring dalam hidup dia. Ada beberapa program. Program setiap saat, program setiap hari, program setiap minggu, program setiap bulan, program setiap tahun, program sekali seumur hidup, sangat terancang. Allah bagi amanah setiap orang yang kita nak buat, kita nak iltizam untuk buat, dan kita kena juga untuk buat sebagai latihan tarbiyah zatiyah kita. Ya. Program setiap hari, program apa? Zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu ingat Allah, hati kamu akan tenang. Kalau hari itu kita banyak zikir, tengoklah hari itu kita tak mudah nak marah ke orang. Hari itu kita akan mudah senyum. Hari itu kita akan lebih semangat nak jalan pergi kelas. Cuba target, jalan ke kelas tu ada zikir yang kita target. Ya? Program Allah setiap hari apa dia? Ni nak masuk dalam tarbiyah zatiyah ni. Apa dia? Setiap hari kena buat. Solat 5 kali sehari. Tarbiyah zatiyah kena buat. Orang tak nampak, kita dengan diri kita, Allah nampak. Ya, tarbiyah zatiyah. Seterusnya program setiap minggu. Orang lelaki ada apa? Solat Jumaat. Setiap bulan kita ada bulan-bulan Islam. Banyak tarbiyah yang kita boleh korek pada bulan-bulan Islam ni. Ingat balik sirah dulu, ya, sejarah dulu, masya-Allah. Setiap tahun madrasah ni datang. Nak programkan umat Islam duduk dalam satu camp. Camp yang sangat melatih takwa. Sebab apa melatih takwa? Sebab orang tak nampak, tapi Allah nampak. Yang kita ni makan ke tidak di siang hari? Ya, kita buat tak benda-benda yang dilarang di siang hari? Itu melatih takwa. Apa dia? Puasa di bulan Ramadan. Program sekali seumur hidup, apa dia? Haji. Makcik-makcik yang jual kangkung pun, kalau umat Islam ni, dia kena ada cita-cita untuk musafir, untuk naik kapal terbang pergi ke Mekah, ataupun naiklah apa-apa saja, ya. Nak menunjukkan hebatnya tarbiyah Allah untuk umat dia ni. Ya. Subhanallah, setiap hari ada program, setiap saat ada program. Bahkan sekali seumur hidup, tak kira lah kamu miskin ke kaya ke, kena ada cita-cita untuk mampukan diri pergi buat haji. Jadi orang musafir. Sebab dengan musafir itu sendiri ada tarbiyah-tarbiyah yang hebat. Saya dah bentangkan semalam bagaimana Nabi-Nabi, para sahabat, ya, bahkan ulama-ulama besar, semua ditarbiyah dengan musafir. Tak boleh duduk kat kampung kita je, kena keluar. Sebab dengan musafir itu ada tarbiyah. Ya? Maka luar biasa Allah melatih kita. Maka kalau duduk seorang-seorang pun kita kena ingat, masih ada amanah. Amanah tarbiyah zatiyah. Dan bila kita hidup dalam tarbiyah, dalam pendidikan, kita bagi tahu diri kita, aku sedang berada dalam pendidikan. Sebab amanah umur ni, kita nak balik jumpa Allah dalam keadaan hati kita dididik, ya, diri kita ini dididik. Maka kita kena buat sesuatu. Dan tarbiyah ni dia macam satu mesin basuh. Kat sini ada mesin basuh? Ada. Kan yang basuh dengan tangan kan yang mesin ni? Mesin? Oh, Masya Allah. Kita masukkan baju untuk cuci, ya. Kita masukkan dalam washing machine tu baju. Kalau kita tak tekan switch, baju tu bersih tak? Tak kan? Gitu juga diri kita. Diri kita, kita masuk dalam tarbiyah jamaiyah, duduk ramai-ramai dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Kita masuk dalam proses, tapi kita tak tekan proses tu. Kita tak on dari sudut zatiyah, duduk seorang-seorang kita tak buat. Maka penyucian diri itu tak berlaku. Ya? Kita yang kena tarbiyah zatiyah dulu. Baru kita akan ada target untuk tarbiyah fardiyah. Baru kita akan jadi orang yang berkepimpinan dalam tarbiyah jamaiyah. Itu proses dia. Ulang-alik mesti. Ya, tiga-tiga itu penting. Kalau kita baru dapat satu je, dua lagi tak ada, kita cubalah usahakan. Ya, itulah hidup ni. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan, silakan. Apa? Ustazah, bila cakap pasal ikhlas ni, saya ada terbaca yang kalau kita nak memberi tu, yang bila kita rasa satu benda tu lagi berat untuk kita bagi, sebenarnya itulah benda yang terbaik. Tapi setakat mana benda tu limitasi? Okey, contoh kes dia macam student dia ada allowance dia 1,200 sebulan katakan. Lepas tu dia ada kawan dia ni macam
dalam kesusahan yang dahsyat lah. So dia tak tahu macam mana dia boleh bantu kawan dia ni. Dan bila dia nak bagi tu, bila dia kata takkan nak bagi RM50 je, bukan untuk betul-betul dalam kesusahan. Macam mana kita nak deal dengan orang-orang macam ni. Terima kasih Ustazah. Okey, bagus. Masya Allah, soalan yang sangat bagus. Okey, pertama, memberi itu sesuatu yang sangat baik dalam Islam, ya. Dan kita tengok para sahabat, cara dia orang memberi ni ada macam-macam level. Kalau Abu Bakar tu, bila dia nak pergi ke hijrah, ya, dia boleh sedekahkan semua harta dia, tak tinggal apa pun. Dia riwayatkan, tapi sebenarnya ada lagi yang dia tinggal apa? Baju dia, pedang dia, ada limitasi dia juga. Walaupun riwayat kata Abu Bakar yang paling hebat dalam sedekah, sebab dia bagi semua ni. Anak-anak nak makan apa pun semua, tak apa, itu tinggal pada Allah dan Rasul. Itu tahap dia, standard dia, Abu Bakar, ya. Para ulama memberi panduan kepada kita, ya, boleh tengok kepelbagaian cara bersedekah ni. Aisyah lain. Aisyah, dia nak sedekah, dia kumpul dulu barang-barang dia kan, dia kumpul, lepas tu baru dia bagi. Dia macam bijak merancang. Kalau kakak dia Asma, dia dapat, dia terus bagi. Begitu, dia banyak style lah juga, ya. Maka yang terbaik dia untuk kita ni, kita memang kena merancang keuangan. Berapa yang kita mampu bagi, ya. Kalau dalam keuangan kita tu, contoh kita ada RM2,000 sebulan, RM2,000 misal lah. Kalau mungkin tinggi lagi kat sini, ya, RM2,000 sebulan, beasiswa yang kita dapat. Maka tolak yuran, tolak itu, tolak ini, mesti dalam sebulan tu kita kena habiskan RM100 untuk memberi. Kita letak limit begitu. Maka itu sesuatu yang baik. Sebab Islam juga yang mengajar kita terancang dalam keuangan. Kita memberi hak kepada yang berhak, ya. Hak kepada pelajaran, hak kepada yuran, hak kepada itu ini. Kena ada portion-portion dia. Maka dalam RM100 tu kena pandai kita lah. Nak bagi kat kawan kita yang musibah besar tu mungkin RM80. Lepas tu setiap hari yang tabung masjid tu 20 sen sehari ke, misal kata. Itu kena merancang. Kak rasa dari sudut fiqh awlawiyat, fiqh keutamaan, memang ada disebutkan tentang sedekah orang miskin, sedekah orang kaya, sedekah ketika sempit, sedekah ketika senang. Tapi bila tengok kesimpulan semua-semua tu, ya, bila kita sedekah dalam keadaan kita paling ikhlas untuk memberi, memang niat kesian dekat dia, niat nak dapat Allah dan Nabi, itulah sedekah yang terbaik. Wallahu a'lam. Ada soalan lain, silakan. Silakan. Okey, bagus, silakan. Betul. Sedekah kepada kerabat, ya. Ada satu sirah seorang wanita yang berkejaya pada zaman Nabi, iaitu isteri kepada Ibnu Mas'ud, Zainab nama dia. Dia sangat kaya sebab dia ada industri buat selimut. Orang duk tempah dengan dia buat selimut. Maka dia nak bagi sedekah. Suami dia dapat tahu dia nak pergi keluar bagi sedekah cepat-cepat ni. Suami dia kata, apa kata bagi kat abang lah, sedekah kat abang lah, sedekah kat suami. Maka dia kata, oh tak boleh, saya kena tanya Nabi dulu, boleh tak boleh sedekah kat suami ni. Lepas tu Nabi cakap apa? Sedekah kepada kerabat, orang yang terdekat, kamu dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala menyambung silaturahim, menjaga kekerabatan. Maksudnya sedekah kepada orang terdekat kita jauh lebih besar pahala daripada sedekah kepada yang lain. Subhanallah. Itulah fiqh awlawiyat dia. Okey, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Tadi kalau tak silap saya, Ustazah ada cerita pasal seorang janda yang kematian suami, lepas tu dia selepas habis iddah dia berhias untuk para peminangnya.
setahu saya perempuan hanya boleh berhias untuk suami dia. Jadi dari cerita Ustazah tu saya macam ragu-ragu. Jadi boleh ke perempuan macam bersolek untuk orang yang masih belum tentu bukan suami dia? Macam tu lah. Lepas tu soalan yang kedua, saya ada dua soalan. Soalan yang kedua pasal yang untuk mengatasi sifat al-jubni tu, sifat pengecut tu, saya cakap macam kita kena, untuk kita tegur seseorang tu, kita kena macam bagi hadiah, cakap sayang kat dia. Tapi kalau after we have done all that and kita still takut untuk tegur dia sebab nanti takut dia fikir, oh rupa-rupanya kau belanja aku sebab kau nak tegur aku ni semua ni. So macam mana tu Ustazah? Macam mana, apa pendapat Ustazah pasal hal ni? Terima kasih. Saya memang suka isu-isu wanita sebab itu bidang saya. Maka zina yang dimaksudkan situ ialah perhiasan batin. Contohnya lekuk-lekuk, lurah-lurah, ya, buah-buahan yang ada di badan. Itu maksudnya. Maaf ya, sebut sebab fikah yang kena direct, kata orang tak faham. Itu yang kena tutup. Jangan kamu nampakkan itu. Zina itu, zina batin itu. Kecuali apa yang biasa nampak. Biasa nampak apa? Muka, tapak tangan. Muka, tapak tangan. Habis tu belakang tangan ni macam mana pula? Kaki macam mana? Okey, jadi hadirin-hadirat yang saya muliakan sekalian, kita kena sangat merujuk kepada apa yang dikatakan oleh para ulama. Okey, sekejap ya, saya rasa saya macam nak batuk, saya kena minum dulu. Kita teruskan. Asyik sejuk kat sini kan? Batuk sikit. Okey, hiasan tadi. Jangan kamu menampakkan hiasan kamu kecuali apa yang biasa nampak. Kita pun kata limitasi dia tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Kita rujuk siapa tu? Rujuk siapa? Okey, kalau kita melihat kepada sirah, bagaimana praktis pada sahabat wanita pada zaman sirah, Aisyah kata para sahabat wanita memang dah biasa dedahkan tempat letak cincin. Maksudnya bukan ni je dia tutup. Bukan ni je dia dedah, sorry. Ini pun dia dedah juga pada zaman sahabiah. Bahkan dalam satu peristiwa, ya, Aisyah dengan Ummu Sulaim dikatakan dia cuba nak bawa air untuk bagi minum dekat orang yang cedera. Dia angkat kain dia sampai nampak kaki. Sebab tu Imam Hanafi kata kaki bukan aurat. Limitasi dia, ya, kaki bukan aurat juga dia kata. Dalil dia kuat. Bahkan dia kata kalau belakang tangan ni boleh buka sebab rukhsah, kaki jauh lebih rukhsah. Sebab tu aurat wanita, ya, yang disepakati wanita wajib tutup aurat. Tapi di mana batas aurat tu? Itu ada khilaf. Ada yang kata muka dan tapak tangan. Ada yang kata muka, tangan ni sekali dengan belakang dia, sekali dengan kaki. Dagu ni aurat ke tak aurat? Pendapat kuat kata bukan aurat. Ada juga yang kata aurat. Itu dia ada khilaf-khilaf dia. Tak apalah, kita sepakat pada benda yang disepakati. Dan kita raikan benda-benda yang khilaf. Kita ambil mana yang paling kuat dalil dan mana yang paling mudah untuk dipraktikkan. Okey. Hiasan-hiasan mana yang boleh dan tak boleh pada zaman Nabi? Kalau kita kata perempuan hanya boleh berhias pada suami, di mana limitasi dia? Sebab digambarkan dalam sirah, wanita memang dia ada juga berhias dengan hiasan-hiasan yang dibenarkan. Contohnya dia bercelak. Ya, contohnya lagi dia pakai inai. Sampaikan Nabi dalam satu peristiwa bai'ah, perempuan hulur tangan. Nabi kata ni tangan lelaki ke perempuan Nabi sindir sebab tak pakai inai. Nabi raikan perempuan kena pakai inai. Ya. Lepas tu perempuan juga pada zaman Nabi pakai tak pakai minyak wangi? Pakai.
Tapi minyak wanginya minyak wangi yang tak kuat bau. Yang Nabi larang tu minyak wangi yang kuat bau sahaja. Ada orang salah faham, deodoran pun tak pakai. Sampai kan ada wangian sebelah jadi pada badan dia pula kan. Lelaki pemikat, orang dia terperasa apa masuk ni. Jadi kita kena tengok limitasi lah. Wanita boleh berhias. Apa hiasan yang dibolehkan? Pakai baju, hiasan ada labuci, ada apa ke, ikut budaya masing-masing dibenarkan. Kita ada silang budaya. Sekarang ni sepatutnya kita lebih lapang dada untuk pakai pakaian daripada budaya yang berbeza selagi masih menutup aurat pun dibolehkan. Tak ada masalah. Ya? Okey, ada soalan lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ada satu soalan mengenai pergaulan di antara perempuan dan lelaki, especially di dalam bentuk text message. Okey, silakan. Okey, seperti yang saya tahu, kita sebagai pelajar memang akan ada mesej di antara lelaki dan perempuan lah. So saya nak tahu perbatasan mesej macam mana yang patut kita ikut. Perlukah kalau macam kita mesej bersama dengan lelaki tu macam bertanya khabar semua tu, adakah patut ataupun macam mana Ustazah sarankan? Terasa saya. Okey, pertama kita nak tahu asal hukum. Asal hukum berurusan yang lelaki perempuan haruskah haram? Dalil Surah At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Laki beriman, perempuan beriman, mereka ini saling bertolong bantu. Suruh yang makruf, cegah yang mungkar. Suruh yang makruf, cegah yang mungkar adalah tugas sosial kemasyarakatan yang tak boleh dibebankan pada satu-satu gender sahaja. Dia kena dua-dua, laki perempuan, kena bertolong bantu. Cara nak bertolong bantu itu mestilah sangat manusiawi. Macam mana sangat manusiawi? Contoh kita naik teksi kan, taksi tanya, nak pergi mana? Kita pun jawab. Kita pun ucap terima kasih sebab dia tolong hantar kita. Masa dalam perjalanan tu, pakcik teksi tu dia adalah cerita-cerita yang menyebabkan kita rasa, oh, ada benda yang kita terinspirasi. Kita pun puji. Manusiawi bila kita puji. Dia buat lawak, kita pun tahan, takut-takut ya. Kita nak apa kalau tersenyum dia nampak saya gila ke kan. Tak apa, senyum, fitrah manusiawi. Kita berurusan ni macam berurusan dengan manusia lah, bukan berurusan dengan robot ya. Ada benda yang kita kena puji, ada benda yang kita kena ucap terima kasih, ada benda yang kita kena tanya dulu khabar dia mungkin ya, untuk kita berurusan dengan lebih patutlah lepas tu. Okey. Dalam satu peristiwa dalam sirah ya, Nabi SAW dan para sahabat ni, mereka pernah naik unta dalam satu rombongan. Naik unta, nampak Asma binti Abu Bakar Siddiq sedang bawa kurma dari kebun dia nak jual kat pasar. Di bawah terik matahari, sorang-sorang, kepanasan. Kesian tak dekat Asma? Kalian kesian dekat Asma. Nabi jauh lebih kasihan dekat Asma. Sebab Nabi kesian dekat umat dia. Maka Nabi ajak Asma naik ke belakang unta Nabi. Hadis sahih riwayat Bukhari, sampaikan dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi bab kepada hadis ni, iaitu bab harusnya wanita membonceng dalam rombongan kaum lelaki. Tapi tak sama macam bonceng motor. Ini unta ada jarak dia kan, ada limitasi dia, jarak dia. Macam kita naik teksi lah ni, pakcik teksi tu cushion dia, so kita kan ada jarak kan, maka dibolehkan. Dalam peristiwa tadi pun dibolehkan berurusan. Maka Nabi ajak Asma naik belakang, tapi Asma tak nak naik sebab suaminya seorang yang sangat cemburu. Asma pun tak nak naik, Nabi pun raikan. Kalau Asma naik, berlaku tak fitnah agaknya?
orang Yahudi, Nabi bawa perempuan, suami balik balik ke siapa tadi? Selalu lewat ni, awal lah ni, macam mana ni? Laki mana hantar ni? Kan berlaku fitnah ringan. Maka ulama membuat kaedah, bila laki perempuan berurusan, memang akan berlaku fitnah ringan. Tapi tak mengapa, fitnah yang ringan itu dibenarkan selagi kamu sangat yakin maslahatnya jauh lebih besar. Fitnah kita tak boleh nak tolak 100%. Kita hanya mampu kecilkan risiko dia, ya? Minimumkan dia, boleh. Itu berlaku dalam sirah. Hadis-hadis ni saya jumpa kat mana ni semua ni? Saya sangat cadangkan kalian kena ada buku bertajuk Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah yang saya sebut semalam, ya. Kebebasan wanita pada zaman Risalah, terjemahan dia itu. Sebab dia memuatkan kita lautan dalil-dalil yang menyebabkan selama ni kita pandang isu wanita ni kita pandang sempit sangat. Tapi lepas tu kita nampak sirah para sahabat, macam mana mereka berurusan, kita rasa ya Allah sangat manusiawi, sangat dekat dengan kehidupan kita, ya? Pakaian dia ada warna-warni, fashion dia ada macam-macam fashion juga, ya. Hiasan dia, hias dekat muka ada, hias dekat tangan ada, ya, kan libatkan kepada hukum. Inai bercorak lepas tu, ya, zaman sekarang boleh tak boleh inai bercorak? Boleh. Kenapa tak boleh? Asalkan dia tak bentuk salib ke, tak bentuk binatang, muka rimau ke, tak payahlah, muka tumbuhan, ya, ataupun bunga-bunga boleh. Soalan lain kan bermasa dah? Bermasa dah kan? 11 je kan? 11. Ramai dah boring ni. Boring dengan saya. Ada satu lagi kot soalan. Silakan. Apa ni? Okey, Syagam. Silakan. Adakah saya mempunyai tanggungjawab untuk mencari calon suami untuk adik-beradik wanita yang saya ada? Atau perlu saya cari? Subhanallah. Memang apa yang baik. Bakal suami soleh. Siapa tak dapat akan rugi. Sudah, jangan marah, ya. Okey. Dalam sirah, saya ada kongsikan dalam buku Cinta High Class, Nabi dan para sahabat, dia nak bantu masyarakat dia, society dia, bahkan nak bantu diri dia sendiri untuk dapatkan jodoh. Mereka buat bagaimana? Pertama, lelaki kalau ada berkenan kat mana-mana mawar agama kat tepi ni, kita kena ingat mereka yang cantik berawan kat tepi ni ada tuan dia. Maka kita kena tanya elok-elok dekat tuan dia. Jangan main petik saja. Cara pertama yang ditunjukkan dalam sirah, lelaki anak panah, ni nak catat nota, ya, saya buat anak panah. Wali anak panah gadis. Maksudnya lelaki nakkan gadis tu, dia kena melalui wali. Bagi tahu dekat wali, ya. Contoh dalam sirah apa? Nabi SAW, Nabi tak cari terus, ya. Dia dapat dalam urusan jodoh ni lah. Dia teruskan usaha dakwah, dia pergi ke Taif, dia pergi berdakwah lagi kepada kabilah-kabilah yang datang di musim haji. Dia sibukkan dengan perjuangan, dia tak cari terus, ya. Tapi ada seorang sahabiah ni datang jumpa Nabi, dia tanya, tak nak nikah ke ya Rasulullah, ya? Dia tanya. Maka Nabi SAW pun tanya dia, ada calon ke? Sahabiah ni kata ada. Seorang namanya Saudah binti Zub'ah, seorang wanita yang gemuk, yang hitam, yang pendek, yang macam-macam lah sifat buruk dia. Tapi dia ini sangat membela agama. Nabi dengar kisah dia, Nabi kesian sebab orang duk hinakan dia. Nabi rasa tercabar ataupun bertanggungjawab untuk bela dia. Lepas tu dia kata seorang lagi calonnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sahabiah ni kata, kebetulan Aisyah masa tu dah pun bertunang, ya? Tapi Nabi SAW kebetulan sebelum sahabiah ni datang, Nabi didatangkan beberapa kali mimpi. Nabi belik kain sutera, nampak Aisyah. Kain sutera tu dibawa oleh malaikat Jibril. Malam ni mimpi gitu, malam esok mimpi gitu lagi, malam lusa mimpi gitu lagi. Banyak kali mimpi Aisyah. Nabi pun kata, kalau ini dari Allah, maka Allah mudahkan.
Dan memang betul pun, tiba-tiba ada sahabiah ni datang cerita, tak nak nikah lagi ke? Kita ada calon ni. Adanya Saudah tadi, adanya Aisyah. Aisyah bertunang. Kita memang tak boleh membina atas pinangan orang lain. Ya, itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Tapi dalam peristiwa ni berbeza. Ya, berbeza kes. Sebab ia seakan-akan macam perintah daripada Allah SWT untuk Nabi. Maka Nabi bila dia nak nikah dengan Aisyah, dipendekkan cerita, Nabi tak ada pun nak kena kirim surat guna burung merpati dulu ke, ataupun dating-dating dah kampung kurma, tak ada. Nabi terus gunakan cara terhormat, pergi jumpa wali, bagi tahu dekat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar pun rasa macam ini perintah daripada Allah. Dimudahkan cerita, Nabi pun bernikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lepas Nabi nikah dengan Saudah dulu untuk bela Saudah. Hakikatnya yang datang ke hati Nabi dulu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Cara pertama. Cara kedua, katakan takut nak jumpa wali, ataupun perempuan ni memang tak ada wali, ya, maka cara kedua yang ditunjukkan oleh Nabi, bila Nabi nak pinang Ummu Salamah, Nabi pergi jumpa Al-Hatib bin Abi Balta'ah. Maksudnya lelaki, anak panah, orang tengah. Bukan wali, orang tengah. Anak panah, wanita. Nabi jumpa Al-Hatib bin Abi Balta'ah, pergi pinang Ummu Salamah. Ummu Salamah mula-mula nak reject Nabi ni. Sebab dia kata, saya ni wanita yang kuat cemburu. Saya takut saya tak mampu nak kawal cemburu saya. Sebab Nabi dah ada Aisyah dengan isteri-isterinya yang lain ketika itu. Maka Nabi kata, wahai Ummu Salamah, kalau kamu takut sebab cemburu, maka aku doakan cemburumu akan hilang. Sebab Nabi nak tunjukkan kat dia, pernikahan itu bukan untuk nafsu. Pernikahan itu untuk Ummu Salamah ni nanti akan jadi guru buat umat. Sebab dia seorang wanita yang cendekiawan, wanita bijaksana ketika zaman dia. Sebelum suaminya meninggal, dia seorang isteri yang sangat-sangat romantik dengan suami dia, Abu Salamah. Kalau baca kisah dia boleh menangis. Macam mana mereka tu dipisahkan sekejap, mereka cuba berusaha dapatkan balik, ya, sebab Islam. Subhanallah. Dan bila Abu Salamah nak menikah, Ummu Salamah ada buat janji. Dia kata, wahai Abu Salamah, aku berjanji aku takkan nikah dengan siapa-siapa. Ya, aku nak jumpa lagi dengan kamu dekat syurga. Sebab sayang sangat dekat suami dia. Tapi Abu Salamah, dia kata, doalah kamu akan dapat yang lebih baik. Dia pun nampak Ummu Salamah ni sangat berpotensi besar untuk jadi guru buat umat. Ya, Nabi pun ajar Ummu Salamah ketika itu, doalah, Allahumma ajirna min musibati wa khlif anni khairum minha. Ya Allah, ganjarilah aku dengan apa yang menjadi musibah dalam hidupku dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi ajar Ummu Salamah. Akhirnya dipendekkan cerita, Nabi pun bernikahlah dengan Ummu Salamah. Kebimbangan Ummu Salamah tadi dapat dirawat dengan yakinnya dia pada doa Nabi. Dan dia juga bimbang dengan anak-anaknya yang masih kecil. Itu pun Nabi rawat dengan komunikasi berkesan. Nabi kata, tak apa, moga-moga dengan aku jadi ayah mereka, mereka akan dapat kehidupan yang lebih baik. Nabi jamin. Maka berlakulah pernikahan antara Nabi dengan Ummu Salamah. Caranya bagaimana? Lelaki, anak panah, orang tengah, anak panah, Ummu Salamah. Yang ketiga, perempuan juga boleh pilih. Bukan lelaki saja boleh pilih perempuan. Contoh dalam sirah, Khadijah. Dia berkenan dekat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dia tak terpesona dengan cinta pandang pertama begitu saja. Dia rasional. Dia hantar dulu perisik dia, iaitu Maisarah, hamba lelaki, pergi ikut Muhammad pergi bisnes. Tengok betul tak betul Muhammad ni amin. Maka bila Maisarah ini balik, dia cerita memang betul Muhammad itu amin. Maka Khadijah pun sampaikan hasrat hati dia kepada Muhammad melalui orang tengah, iaitu Nafisah binti Munabbih. Nafisah pun pergi cerita kat Nabi. Nabi pun tak terus buat keputusan. Nabi sangat hormat keluarga dia. Dia bincang dulu dengan bapa-bapa saudara dia. Bapa-bapa saudara Nabi bila dengar Khadijah yang nakkan Nabi, memang confirm teruslah. Sebab Khadijah ni berebut-rebut bangsawan ketika itu nak dapatkan Khadijah. Semua Khadijah reject. Ya? Sebab dia memang jenis yang tak terpesona sangat dengan harta. Dia nak siapa yang boleh bahagiakan dia. Dia nak lancau. Ya?
Dan dia nampak kejujuran itu boleh membahagikan. Dan kejujuran itu ada dalam jiwa Muhammad. Maka berlakulah akhirnya pernikahan antara Nabi SAW dengan Khadijah. Caranya apa tadi? Khadijah dia sendiri yang berkenan dekat Muhammad. Dia hantar risikan. Ya, risikan tu memang mengakui kejujuran Muhammad. Lepas tu disampaikan hasrat hati melalui orang tengah. Nabi bincang dulu dengan bapa-bapa saudara dia. Bapa-bapa saudara Nabi pergi pinang Khadijah melalui bapa-bapa saudara Khadijah. Nak tunjuk kat sini, mereka sangat raikan keluarga. Mereka tak buat seseorang macam tu je. Nikah senyap-senyap, ya, tak ada. Tanya dulu sepatah mak abah. Dia duduk jauh kat Australia, janganlah nikah senyap-senyap kat sini. Sial mak abah, sedih hati dia. Ya? Saya pun tak boleh bayangkan kalau anak saya Al-Hawrak Maksurah, Al-Qasirah Tarfina, Al-Ifat Taslima, yang saya sayang dari kecil, jaga dia, rindukan dia. Tiba-tiba pergi jauh daripada saya, balik cakap dah nikah dah. Saya memang rasa memang terkejut habis lah. Pankreas, paru-paru, jantung, hati saya, nurung semua saya rasa. Saya buat rasa. Ya? Sebab kita sayang dia. Okey, itu cara yang ketiga. Ya? Keempat. Cara keempat, wanita. Kalau ada abang yang baik, ada ayah yang baik, ada siapa-siapa yang baik sekeliling kita, minta orang baik ini tolong carikan. Macam Hafsah binti Umar Al-Khattab. Bila Hafsah jadi janda, siapa tolong carikan pasangan untuk Hafsah? Umar. Dia offer mula-mula dekat siapa? Dekat Uthman. Uthman ni masa tu baru kematian puteri Nabi SAW. Dia sedang sedih lagi. Ya? Tapi Uthman terima tak terima Hafsah? Uthman reject. Dia sedih lagi, ya. Dia setia pada satu-satunya isteri dia. Dia sedih lagi, tak nak lagi. Lepas tu dia pergi pula tawarkan Hafsah ini kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dengar diam dia, tak kata apa. So lari macam tu je. Macam kena reject jugalah kan. Lepas tu rupa-rupanya ada pinangan yang lebih baik. Nabi kata Hafsah ini akan bernikah dengan orang yang jauh lebih baik daripada Uthman dan juga Abu Bakar. Dan Uthman pun akan bernikah dengan orang yang jauh lebih baik daripada Hafsah. Uthman dapat siapa lepas tu? Dapat puteri Nabi yang kedua. Sebab tu gelaran dia Dzunurain, ya, yang memiliki dua bidadari, dua mata yang cantik macam itulah. Dan Nabi nikah dengan Hafsah. Nabi dah lebih baik daripada Uthman dengan Abu Bakar. Jadi subhanallah, kalau kita kena reject, jangan sedih-sedih. Boleh jadi kita nak dapat pasangan yang jauh lebih baik daripada orang yang reject kita tu. Yang penting usaha dulu, kan? Abu Bakar relax je. Abu Bakar ni Bilal dan Rabah, kan dia kan hitam macam tu kan. Dia pun walaupun hitam begitu, dia jenis confident dengan diri dia. Dia kepinang orang kan, dia relax je. Dia kata kalau perempuan ni terima aku katakan Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalau dia tolak aku katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak apalah, dia tolak aku, ada Allah Maha Besar, relax. Ibarat itulah, ya. Kan best kan hidup ada Allah ni, masih tinggi. Cara yang keberapa tadi? Keempat. Panjang pula ambil masa ya, cerita cari jodoh ni. Okey, cara yang kelima, kita boleh minta orang yang berpengaruh kat tempat kita untuk pinangkan orang yang kita minat. Sebab kalau orang hebat yang tolong pinang, potensi untuk dapatkan dia tu lebih besar. Macam para sahabat kan, yang ada minat kat sesiapa perempuan, dia minta Nabi tolong pinangkan perempuan tu untuk dia. Ini berlaku dalam sirah. Ada perempuan pergi offer diri dekat Nabi. Nabi pun tengok dari atas ke bawah, Nabi tak berkenan. Lepas tu sahabat kata, Nabi, cadangkanlah saya untuk dia. Minta. Sebab dia yang berkenan. Maka Nabi pun cadangkan, akhirnya berlakulah pernikahan antara mereka. Macam kalian, minat kat sesiapa kan? Ni, tukang jaga slide ni, MC, moderator, semua nampak hebat-hebat ni, duduk-duduk depan ni. Yang datang majlis ilmu nampak hebat kan, yang mana ni? Cari mana-mana orang yang berpengaruh, tolong bagi tahu dia yang kalian suka dekat dia. Kalau dia reject, cakap apa? Allahu Akbar. Saya ada Allah Maha Besar. Tak heran. Tak apalah, cuba lagi, ya. Lepas tu
Itu cara yang keberapa dah? Kelima. Keenam hadirin hadirat, kita boleh minta orang berpengaruh, tak kisahlah lecturer kita ke, ketua kampung ke, ya, ulama ke, prof ke, siapa-siapa yang kita sedekah tu, tolong carikan untuk kita. Tadi tolong pinangkan, dia tolong carikan. Sebab dia orang baik-baik, mesti dia banyak link baik punya. Untung-untung kita jadi menantu dia ke, ya. Tak mustahil, ya. Kita kena banyak link dengan orang-orang baik, insyaAllah jodoh cepat. Kalau nak baca lanjut, ada dalam buku Cinta Ikhlas ataupun Aku Ada Wali, saya detailkan sirah ni.